Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini Kerajaan Persekutuan dan Sarawak terus bincang autonomi kesihatan. Kita langsung saja bersama rakan penyampai Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Ya, terima kasih Dia. Satu mesyuarat antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak akan diadakan minggu ini bagi membincangkan dengan lanjut permintaan Sarawak untuk mendapatkan autonomi dalam bidang kesihatan. Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, perkara-perkara berhubung penjagaan kesihatan yang dibincangkan kelak adalah sangat teknikal kerana melibatkan perundangan. Because the Prime Minister and Premier, right, also because a lot of these are very technical, you know. I mean, we had looked at the law. Involving 43 laws. I told the minister after 60 years, the current system is not working well. Katanya Sarawak mahukan autonomi dalam sektor kesihatan untuk memastikan perkhidmatan kesihatan di negeri ini mencapai tahap terbaik. Sarawak juga memerlukan lebih banyak kemudahan kesihatan seperti pusat rawatan jantung di Sibu dan Miri berikutan saiz negeri ini yang besar dan perjalanan yang memakan masa. Dato' Ahmad Dr. Sim berkata demikian kepada wartawan selepas majlis pelancaran sebuah buku di Ibu Pejabat Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP di Kuching. Dalam perkembangan lain, Dato' Ahmad Dr. Sim menyambut baik hasrat Kerajaan Sarawak untuk menstruktur dasar perumahan baharu bagi mengekang isu pemaju bermasalah dalam pembinaan rumah mampu milik. Beliau memberitahu cadangan bagi dasar perumahan baharu yang disebut oleh Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg baru-baru ini akan memastikan pembangunan projek rumah mampu milik di Sarawak tidak terjejas berikutan masalah pemaju yang gagal menyiapkan projek-projek tersebut. Jelasnya Premier yang sebelum ini pernah menjadi Menteri Perumahan Negeri amat memahami situasi sebenar isu tersebut dan beliau yakin dasar perumahan baharu itu akan dilaksanakan nanti. If they put the fund in and then the HDC being a government agency, there's no reasons why we cannot build one. You know, because in fact, I keep on saying that for a long time. When I just got appointed as Minister of Housing, you know, the developer build all those houses that they can sell, and they part the 30% for the affordable housing. They become no money to build. Those houses that can sell normal standard price, they have money to build. So it's not fair, isn't it? During my time, I keep on. Sarawak mempunyai hala tuju yang jelas untuk mencapai sasaran ke arah pendigitalan pada masa akan datang. Menteri Digital Gobind Singh Dio memuji langkah positif itu agar dapat menggerakkan satu agenda nasional bersama negeri-negeri lain ke arah pendigitalan. Saya lihat memang di Sarawak ini di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Premier, kita lihat hala tuju very clear apa yang mereka hendak mencapai dalam tahun-tahun yang akan datang. So from the discussions I had earlier, it's a very clear direction of macam mana kita nak pastikan bahawa negara ataupun negeri Sarawak ini tidak tertinggal dari sudut pendigitalan dan kita bergerak ke depan. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Putrajaya Kuching. Pertemuan tersebut merupakan lawatan kerja pertama beliau ke Sarawak selepas dilantik sebagai Menteri Digital Disember lepas. Turut hadir timbalannya Datuk Wilson Ugat Kumbong serta Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Nerawi. Dalam perkembangan berkaitan, Gobind memberitahu kementeriannya sedia menerima cadangan, maklum balas serta berunding dengan setiap negeri untuk membawa transformasi digital di Malaysia. Perkara itu penting bagi memastikan hala tuju pendigitalan yang selari di setiap negeri. We work together so that we can transform Malaysia into a digital nation as fast as we possibly can. Digitalization is something that is important. We can see countries all over the world moving ahead in this sector. The Prime Minister Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, he mentioned in
the recent reshuffle, the importance of digitalization to Malaysia, and the need for us to look at a ministry specific for that purpose. Menurut Gobin, kerjasama kerajaan negeri dan persekutuan penting untuk membincangkan persiapan berhadapan cabaran dunia digital sebelum pihaknya mengumumkan satu hala tuju pendigitalan negara dalam tempoh terdekat. Kerajaan Persekutuan dan Negeri diminta menaik taraf jalan dari Bawang Obor ke Tanah Merah di Limbang sejauh 17 km yang menjadi akses utama bagi 10 buah rumah panjang, perkampungan Bisaya dan sebuah sekolah. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, jalan yang diimpikan rakyat sejak sekian lama itu juga akan menjadi laluan ke Gunung Buda, seterusnya ke Miri tanpa melalui Brunei Darussalam. Kita mohonlah kepada kerajaan negeri dan juga kepada Kerajaan Persekutuan di bawah KKL, KKDW lah, supaya jalan ini dapat dinaik taraf. Dulu pun jalan ini peruntukannya dulu yang pembukaannya pun di bawah, pada masa itu di bawah KKLW lah, ya, peruntukan daripada Persekutuan juga. Tambahnya, kos menaik taraf jalan itu dianggarkan bernilai 60 sehingga 70 juta ringgit. Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang memberitahu naik taraf itu penting bagi keselesaan penduduk dan kebanyakan mereka yang tinggal di sepanjang sungai telah berpindah ke daratan bagi mengelak banjir. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat jalan Bawang Obor sehingga ke rumah jubang Tanah Merah dekat Limbang. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Dia. Baik, terima kasih V untuk perkembangan dari Sarawak.